السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita baca hadis yang berikutnya di dalam Bulughul Maram, masih lagi di dalam Kitab Taharah, Babul Ghusl, tentang kitab taharah berhubung dengan bab mandi. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Akhrajahu sab'ah. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat itu wajib bagi setiap yang muhtalim. Muhtalim ni yang sudah baligh, daripada hulum maksudnya orang yang sudah bermimpi, maksudnya sudah sampai ke tahap baligh. Akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh 7 daripada imam-imam hadis yang utama, iaitu diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam Kitab Jum'ah, dan Bukhari dia masukkan di bawah bab fadlil ghusli yaumil jum'ah, fadilat kelebihan mandi pada hari Jumaat. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah, dia di dalam menulis sahihnya, dia meletakkan nama-nama tajuk bagi hadis itu. Yang ni dia panggil, dalam bahasanya dia panggil tarjamah ataupun jamaknya tarajum, tarajumul Bukhari, yakni tabwib, bab-bab yang diletakkan oleh al-Imam al-Bukhari. Daripada bab yang Bukhari letakkan itu, maka orang dapat simpulkan apakah kefahaman al-Bukhari terhadap hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Dari situ juga sebahagian mengeluarkan fiqh ataupun fiqh al-Imam al-Bukhari menerusi tarajum dia, menerusi tajuk-tajuk di dalam sahihnya, dan ulasan-ulasan Bukhari di dalam beberapa tempat di dalam sahihnya. Banyak tempat juga secara ringkas ataupun talmih yang diberikan oleh al-Imam Bukhari. Hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Jum'ah. Imam Muslim dia ada sikit beza dengan Al-Bukhari. Imam Muslim dia tidak tabwib, dia tak letakkan nak tajuk-tajuk bagi sahih dia. Yang meletakkannya ialah syurah yang datang kemudian, khususnya seperti al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau Imam Muslim itu sendiri, dia tak letak ini fadilat apa, dia tak letak. Orang yang datang kemudian meletakkannya, dan mereka meletak bab wujubi ghuslil jum'ah ala kulli balighin minar rijal, bab wajib mandi Jumaat kepada setiap yang baligh di kalangan lelaki. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad di dalam Musnad ni, saya saja peringatan balik kepada terutamanya yang mengaji cepat ingat ataupun cepat lupa, kan, ataupun yang baru mai. Dia Musnad, dia berbeza dengan Sunan.
Sunan dia menyusun hadis berdasarkan tajuk-tajuk yang kebanyakannya cenderung kepada tajuk-tajuk fiqh. Bab hukum ini, hukum ni, walaupun sebahagiannya membabitkan juga tentang perkara-perkara akidah. Sementara musnad, kitab hadis itu disusun berdasarkan kepada sanad. Misalnya musnad Aisyah, musnad Abi Hurairah. Yakni dihimpunkan hadis-hadis berdasarkan kepada rawi. Sebab itu kita ada musnad Imam Ahmad. Jadi demikian cara dia susun. Tidak sama dengan, dia tak panggil Sunan Imam Ahmad, dia panggil Musnad Imam Ahmad. Dia panggil musnad. Kita tak panggil Sunan Musnad Abi Daud, kita panggil Sunan Abi Daud, kerana cara buku itu disusun berbeza. Ni orang Islam cerita 1200 tahun yang lepas. Masing-masing mempunyai seni masing-masing di dalam penulisan. Sebelum lagi, dulu orang Arab menulis dan membaca pun kebanyakannya tak erti. Tetapi dengan datangnya Islam, bukan saja boleh menulis dan membaca, menghasilkan karya yang begitu banyak bagi kutub kana. Islam datang ajar iqra, ajar ilmu pengetahuan. Tetapi lihatlah bagaimana dengan ilmu pengetahuan manusia berkembang menjadi bijak. Maka adanya perpustakaan yang besar di Baghdad. Sebelum itu di bawah kerajaan Bani Umayyah, dan surat-surat yang ditulis. Kerana apa? Kerana ilmu menjadikan manusia bijak dan menjadikan tamadun berkembang. Ini hikmah orang Arab yang tak erti menulis dan membaca. Bukan semua tak erti, ramai yang tidak peduli tentang tulisan dan bacaan. Akhirnya mereka telah membuka kutub khanah yang besar, penulis-penulis yang hebat. Bukan saja boleh menulis, kemudian menyusun sistem penulisan yang berbagai-bagai cara. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab At-Taharah, An-Nasa'i. An-Nasa'i dia ada dua. Satu dia ada Sunan Al-Kubra An-Nasa'i, dan dia juga ada Al-Mujtaba yang merupakan direngkas daripada Sunan Al-Kubra. Dan Ibnu Majah yang meriwayatkan riwayat ini. Hadis ini tak ada di dalam mana? Di dalam Tirmizi. Tirmizi ini macam saya sebut, Abu Isa At-Tirmizi, dia daripada Tirmiz. Tirmiz ni di mana? Semuanya di negara-negara. Tirmiz sekarang dalam kawasan Uzbekistan. Tirmiz. Ini baca aja Tirmiz ke Tarmiz ke Turmuzi ke, baca Tirmizi. Walaupun ada kitab baca Tarmiz, Turmiz, tapi negeri itu nama Tirmiz, maka kita baca dia Tirmiz. Macam orang Arab lah, dia mai Malaysia, Kuala Lumpur dia sebut. Pasal dia tak boleh sebut P. Jadi kita tak payahlah ikut dia, kita sebut Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur, pasal kita boleh sebut P. Nama tempat tu Lumpur, kan? Pasal dia tak, memang Arab tak boleh sebut P. Dia tak ada P, dia ada Fa. Sebab tu bila dia mai bahasa tu ke Parsi, mai ke Melayu, ke beberapa bangsa, dia bubuh 3 titik bagi jadi Pa. Dia bagi jadi Pa. Pasal Arab dia P tak disebut. Sebab tu kalau Penang dia sebut Binanj, kalau Perak dia sebut Birak. Sebab dia tak boleh sebut perkataan P tu, kan? Kalau kita P, dia ajak minum Pepsi, dia kata Pepsi. Tapi payahnya apabila dia ajak suruh parking, dia kata barking. I want to bark. Sebenarnya I want to park. Daripada Abi Sa'id meriwayatkan daripada Nabi SAW, dan hadis ini sahih, menyatakan bahawasanya mandi Jumaat itu wajib kepada setiap orang yang bermimpi. Para ulama timbul khilaf dalam masalah ini. Majoriti para ulama menyatakan bahawasanya
mandi Jumaat ini sunat. Di kalangan para ulama, majoriti ini empat mazhab kata sunat. Di kalangan para ulama ada menyatakan wajib sebab hadis ni. Sebab hadis ni. Habis itu hadis dah ada. Kenapa majoriti para ulama tak pergi kata wajib? Nabi kata wajib. Kita kena faham bagaimana mereka nak rumuskan sesuatu hukum. Apabila mereka nak rumuskan sesuatu hukum, dia bukan ambil satu hadis terus buat kesimpulan, oh ni wajib. Memang ada ulama yang menyatakan wajib. Di zaman sekarang yang mempertahankan wajibnya mandi Jumaat antaranya Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dia kata Nabi sepasih-pasih manusia. Bila dia kata wajib, memang maksud dia wajib. Bukan wajib tu maksud sangat dituntut, digalakkan. Bukan wajib kepada orang yang tak mandi wajib lagi. Bukan. Wajib-wajib dia kata. Pasal apa nak wajib pi faham makna yang lain. Tapi kenapa jumhur cuba memahami makna yang berbeza di dalam masalah ini? Nanti kita akan sebut. Saya akan sebut tadi saya sebut dah kenapa dia anggap wajib, golongan yang minoriti anggap wajib, disebabkan hadis ini ada perkataan wajib. Karena dia kata Nabi SAW paling fasih, paling tahu untuk menggunakan istilah. Bila dia guna istilah wajib, dia tahu maksudnya wajib. Sebahagian di kalangan para ulama, di kalangan ada taraddud, ataupun mereka antara jumhur dan antara pendapat ni. Seperti saya lihat Syekh Ibn Baz umpamanya, dia kata yang eloknya mandilah, pasal ada orang kata wajib setiap Jumaat. Tapi jumhur ni majoriti para ulama, kenapa mereka kata tak kata wajib? Mereka kata antaranya alasan mereka kerana Allah menyebut ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kamu pada hari Jumaat kepada salat, segeralah mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Dan ayat lain kata wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, bila kamu nak bangun nak semayang, basuh muka kamu, ambil wudu. Kalau mandi Jumaat tu wajib, ayat ni mesti kena bagi isyarat Jumaat ni lain, dia tak boleh terus pergi, kena mandi dulu. Ini cara dia faham. Terus dia kata fas'au ila dzikrillah, segera mengingat Allah, pergi masjid. Tapi ayat ni masih lagi boleh dijawab oleh satu pihak. Dia kata dia tak habang lah, faham lah, dah kata wajib, mandi lah, mandi cepatlah pergi masjid. Ini dua pihak dengan nas yang sama, dua pihak faham dalam konteks yang berbeza. Kerana Quran kata idza nudiya lis-salah yaumil jumu'ah, kamu pergi pada hari Jumaat disuruh semayang, ada dua pihak faham. Satu lagi mereka faham, mereka kata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sahabat-sahabat ni apabila diseru pada hari Jumaat, ada yang mari daripada pasar, mari daripada sana sini, ujung kampung, mari daripada tempat kerja, mari daripada ladang. Dan mereka datang pasal pada zaman Nabi dia tak ada cuti hari Jumaat. Ni satu lagi nak berbetul sikit kan, kita sebut dulu. Ada orang kata depa ni tak ikut Islam ni, tak cuti hari Jumaat. Dalam Islam dia tak pernah sebut cuti hari apa. Yang bagusnya memang tak ada cuti lah kan. Dia ini soal pentadbiran. Ni saya sekali nak sebut sikit. Kalau nak cuti hari Jumaat pun boleh juga. Tapi Quran kata idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
apabila diseru kamu untuk menunaikan nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila diseru kepada salat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', segera kepada mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Maksudnya pada hari Jumaat memang ada jual beli, kedai buka. Kalau kedai hari Jumaat wajib tutup, dia tak sebutlah tinggalkan jual beli. Kan? Bahkan ayat tu kemudian dia kata wa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Dan apabila kamu selesai sembahyang, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Kenapa? Dia suruh kita pergi cari. Wabtaghu min fadlillah. Cari kurniaan Allah. Maksud pergi sambung kerja pada hari Jumaat. So tak ada masalah. Tapi kalau nak cuti hari Jumaat tak boleh? Boleh juga. Tapi nak kata siapa negeri yang tak cuti hari Jumaat menyanggahi sunnah Nabi, tak betul. Ayat kata hari Jumaat kerja. Ni nak betul ni. Hak semangat sangat tu. Sebelum nak takbir baca ayat sekali lagi. Kerana maksudnya tak ada masalah lah. Cumanya saya punya pendapat pada zaman ini, negeri ni tak sama. Kalau hari Jumaat hari kerja, saya ingat ramai orang akan main sembahyang Jumaat. Kerana daripada tempat kerja dia main sembahyang Jumaat. Kalau dia tak main, member dia nampak hang tak pergi Jumaat pun kena nampak tadi. Kalau hari Jumaat cuti, ramai orang mungkin tak main Jumaat. Mungkin dia pergi musafir. Kemungkinan diorang juga kalau dia duduk seorang-seorang kunci dalam bilik dia pun, member tak tahu dia tak main Jumaat. Dia kata aku kemarin bukan ada, pergi siam kan. Ya. Jadi kerja pada hari Jumaat lebih membolehkan, dalam konteks negara kita ni, lebih membolehkan orang hadir untuk sembahyang Jumaat. Bagi yang kilang-kilang, bas-bas disediakan untuk orang hadir kepada sembahyang Jumaat. Kalau duduk di rumah hari cuti, lena. Kadang-kadang budak-budak ni sampai pukul berapa Allah terlena, dia kata. So ini sampingan lah. Yang pentingnya, mereka apabila pada hari Jumaat mereka datang daripada berbagai-bagai tempat. Bila datang berbagai-bagai tempat, maka bau badan mereka naik. Nabi duduk dalam masjid, bau peluh. Ni pun satu hal juga. Masing-masing kena pergi ukur diri masing-masing. Ada orang yang bau peluh dia kuat, dia lintas je, belalang mati. Belalang pun mati tambah orang. Pening je lah, sakit kepala kan. Nabi SAW kata, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hadha." Mengapa tidak kamu mandi pada hari ini? Sebab orang Arab ni dia mungkin tak mandi sampai 3-4 hari, tak apa, dia kering negeri dia. Kita negeri kita panas macam ni dan kita lembab, sakit kepala kalau kita tak mandi. Depa tak mandi biasa. Kadang-kadang kita tanya berapa hari tak mandi? 4 hari dia tak mandi, 5 hari dia. Dan kita kalau duduk sana pun kita tak panas. Kita punya berbeza. Jadi depa tak mandi, tapi masalah bila tak mandi bau. Maka wajib tu padan sekurang-kurangnya seminggu sekali kamu kena mandilah. Tapi bagi orang yang telah memang duk mandi, badan dia tak bau apa, nak dijatuhkan hukuman wajib kata jumhur, tak boleh. Kerana Nabi kata benda ni sebab bau badan. Ni pun satulah, bila main Jumaat ni hari orang pakai elok kan. Kalau hari Jumaat cuti, bangkit-bangkit dengan selekeh, mata bengkak, serabut dah, main masjid. Tapi saya ingat kalau hari kerja, bukanlah nak bertahan kerja hari Jumaat. Main tu adalah lawa sikit, ada yang bersampin, ada yang apa, segak sikit mari hari Jumaat. Kerana hari Jumaat ni hari Syiah. Jumaat ni bukan ada puasa, dia tak suruh kita puasa, dia tak benarkan. Wala takhusu bisaumin, jangan kamu khususkan dia dengan satu puasa.
baina ayyamikum, di antara hari-hari kamu. Kamu tak khususkan hari Jumaat, Nabi tak bagi puasa. Walaupun hari itu orang kata hari ibadat, tapi Nabi tak bagi puasa. Maksud lepas tu orang makan, orang apa? Orang segak, orang mari pada hari Jumaat. Dan kita ada sekarang ni saja peristiwa besok rakyat di New Zealand, termasuk dengan saya ingat apa, Datuk Bandar dia apa akan menghadiri semayang Jumaat di New Zealand. Dan kita patut kagum juga bagaimana kerajaan New Zealand menangani isu ini. Dan ini adalah satu contoh yang baik, bagaimana dan ada hikmah yang besar. Sebelum ni orang duk tuduh orang Islam teroris, walaupun yang buat tu mamat mana, pening ke, tak betul ke, belum apa-apa lagi, tengok saja Muslim, Islamic teroris. Tapi ini adalah satu pengalaman. Bukan sebelum ni pun, bukan tak ada masjid yang dibom. George Bush bom selerak lah kat Iraq tu. Banyak dah yang dibom di Syria, di Iraq, macam-macam lagi. Tapi tak pernah berlaku di dalam negara orang bukan Islam itu sendiri, khususnya orang Barat. Di India apa ni tak saya kira lah. Negara yang dianggap menjuarai, kaum yang dianggap menjuarai freedom of speech, menjuarai demokrasi, menjuarai benda-benda ini, tiba-tiba berlaku dalam negara mereka. Tapi kita lihat, walaupun kita tahu macam-macam reaksi di kalangan mereka sendiri, tapi kerajaan New Zealand itu sendiri kita patut bagi kredit kepada dia. Tadi pagi tadi saya ada dialog dengan duta-duta EU, European Union. Semua banyaklah, daripada Romania, Perancis, Germany, Spain, banyak berbelah-belah negara. Mereka buat macam usrah macam tu. So saya di tengah dan kemudian dialog. Dan banyak isu yang dibangkitkan. Dan baguslah. Tapi saya juga sebut kepada mereka satu perkara, bahawasanya perkataan jihad ialah perkataan yang tak boleh dinafikan daripada masyarakat Islam. Kalau kamu berusaha nak hapuskan perkataan jihad, orang Islam tak akan terima. Kerana jihad itu memang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi masalahnya, apa itu jihad? Dan jihad adalah satu benda yang mulia. Bukan seperti yang dipahami oleh orang yang salah memahami benda ni. Allah Subhanahu wa taala telah menangguhkan sekian lama orang-orang Islam ditindas di peringkat Mekah. Allah tak suruh mereka lawan dengan pedang. Berapa ramai yang terbunuh. Sehinggalah apabila mereka dah ada negara Madinah, barulah Allah izinkan udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Permission to fight has been given to those who are being oppressed, being fought. Keizinan diberikan kepada orang-orang yang telah diperangi untuk berperang. Sebab bi'annahum zulimu, kerana mereka itu diperangi, because they were wrong, kerana mereka itu dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah itu, indeed Allah Subhanahu wa taala is competent to give them victory. Allah sangat berkuasa untuk memberikan kepada mereka kemenangan. Itu baru. Kemudian jihad untuk apa? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Orang-orang yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka tanpa sebab. Those who are expelled from their homes without rights, yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka tanpa sebab, only because they say Rabbuna Allah,
hanya semata-mata kerana mereka menyebut our Lord is Allah, Tuhan kami ialah Allah. Tapi Allah kata apa? Walaula daf'ullah an-nasu ba'duhum bi ba'd lahuddimat sawami'a wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Jikalah Allah tidak menjadikan manusia itu tolak menolak, jika Allah tak jadikan manusia itu cek, tolak menolak, bertarung antara satu sama lain, Allah jadikan pukul buat tak tahu, bunuh buat tak tahu. Jika Allah tak, lahuddimat sawami'a, akan musnahlah tempat-tempat rumah-rumah kuil-kuil ibadat, wa biya'un, dan gereja-gereja, churches, wa salawatun, dan rumah ibadat Yahudi, synagogues, wa masajidu, dan masjid-masjid, yuzkaru fiha ismullahi katsira, yang mana disebut nama Allah banyak-banyak padanya, which Allah name is much mentioned, di mana nama Allah banyak disebut di dalamnya. Jadi jihad dalam Islam bukan untuk pertahankan masjidnya. Tahan apa? Rumah ibadat orang lain, mempertahankan gereja, mempertahankan rumah ibadat Yahudi, mempertahankan masjid-masjid yang disebut dalamnya rumah Allah banyak-banyak. Islam tak berjihad untuk tahankan rumah dia aja. Dan ini juga orang Islam kena faham, tingginya nilai kebebasan beragama diberikan oleh Islam. Islam menyeru kepada Islam. Tapi oleh kerana itu pilihan kau, kau boleh beribadat. Kalau orang serang kau, kami pertahan. Dan kami pertahankan itu jihad. Kerana Allah telah mengizinkan kamu. Dan ini tak ada di dalam mana-mana agama. Tak ada. Orang Islam kena faham. Dan cuma salah orang Islam ni, dia berkelahi dengan orang bukan Islam pasal barang, dia takbir. Dia berkelahi dengan orang Islam pasal barang-barang, dia bukan salah, dia takbir. Yang orang salah faham. Jihad tentang, padahal dia yang salah. Kita kena bagi perspektif yang betul tentang makna kepada agama dan jihad. Jihad tak ada masalah. Jihad itulah yang telah membela civilization, Muslim civilization, sejarah Islam, ketamadunan yang lama, tamadun Baghdad, walaupun ada kelemahannya, umat Islam zaman Abbasiyah dan sebelum dapat itu hingga Andalus, Yahudi dan Kristian dapat hidup dan membina sekolah-sekolah yang besar di bawah kerajaan-kerajaan umat Islam. Ialah disebabkan kerana jihad orang Islam mempertahankan wilayah-wilayah itu. Ketika Nabi berjihad, Nabi mempertahankan juga Yahudi yang berada dalam kawasan Madinah. Jihad tidak ada masalah. Masalahnya orang Islam sendiri dah kata, oh kita tak ada jihad. Jihad itu ada, tapi bukan jihad seperti yang dipahami oleh Daesh atau yang dipahami oleh ISIS. Jihad seperti mana yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berperang pada jalan Allah orang yang memerangi kamu, jangan melampau. Dalam perang Tuhan pesan jangan melampau. Karena Allah tidak suka kepada orang yang melampau. Sebab tu orang Islam disiplin perang, pokok tak potong, wanita tak dibunuh, kanak-kanak tak disakiti, orang yang berada di kuil, di gereja, orang yang berada di rumah ibadat agama lain, semua tak diganggu. Hanya dia mengambil tindakan pada tentera sahaja. Ini Islam dan ini jihad. Tapi bila Barat cuba attack perkataan jihad, semua orang jadi tak faham. Orang Islam pun yang nak please Barat, oh bukan, tak, kita jihad tak ada. Kita jihad ada, tapi bukan seperti yang dipahami seperti mereka itu. Ya, ini saja kita nak. Dan ini contoh yang baik. Apabila New Zealand buat macam tu, kita patut puji. Dan kita sikap orang Islam adil, kita puji. Nabi puji penyair-penyair yang bagus. Nabi puji Mut'im bin Adi kerana dia telah memberikan ruang untuk Nabi SAW masuk ke Mekah apabila Nabi pergi ke Taif.
walaupun dia pemimpin Quraisy yang tak masuk Islam. Kita kena puji, kita puji tindakan-tindakan yang bagus. Dan Islam, sebab tu Sayyidina Umar bin Khattab apabila dia tulis surat kepada gubernur di Mesir, pasal di Mesir ni Qibti Kristian, dia ingatkan Amr bin As, jaga mereka tu ada pertalian dengan Nabi kita, sebab mereka tu ada kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan Sayyidina Umar tulis dalam surat tu, ingatkan Amr bin As yang jadi gubernur di Mesir. Ingat apa Nabi kata, man zalama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafs fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Nabi kata, sesiapa yang telah menzalimi orang bukan muslim, rakyat negara Islam, ataupun mengurangkan haknya, ataupun membebankan dia apa yang tidak melebihi yang kesanggupannya, ataupun kamu ambil sesuatu daripadanya apa yang dia tak redha, tak patut diambil, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku adalah lawyer dia, aku adalah penghujahnya, aku adalah pembelanya pada hari kiamat kelak, kata Nabi. Islam dengan makna yang sungguh indah ini. Omar ingatkan, jangan buat salah kepada Kristian Koptik di Mesir, sehingga sekarang Kristian Koptik ada di Mesir. Kita yang lead civilization, kita yang mendahului ketamadunan, tapi apabila kita gagal, duka cita, orang tak nampak kita, kan? Dan apapun yang dibuat di New Zealand, kita pujilah. Kat mana kita ni? Kemudian jumhur, balik jumhur kata ada hadis yang lain lagi yang jumhur sebut, yang menunjukkan tak wajib mandi, iaitu adalah sabda Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal jum'ata fastama'a wansata ghufira lahu fastama'a wansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadata thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha, kata Nabi SAW. Man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwuduk, ni hadis riwayat Muslim, siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduk. Banyaklah dia, wuduk dan memperelokkan wuduk. Ini penting. Wuduk dan memperelokkan wuduk. Pasal ramai orang wuduk tak memperelokkan wuduk. Tak tahulah, kadang-kadang macam-macam kan, yang kita kata macam ni lah. Walaupun ada fiqh kata, tapi kita ambil buat macam ni sikit, ambil ayat apa, sapulah. Walaupun ada qaulan fiqh, hatta Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun ada dalam mazhab itu, tapi dia sendiri menyapunya keseluruhan. Dia cakap di sudut sisi, di sisi bahasa, tetapi di sisi praktik Nabi menyapu kepalanya sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a fa ahsanal wudu, kata Nabi, siapa yang berwudu dan mengelokkan wudu, thumma atal jum'ata, kemudian dia mendatangi Jumaat, fastama'a, dia mendengar, wa ansata, dia diam, dengar saja bukan dengar, diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadata salasati ayyam, diampun antara dia dan Jumaat yang berikutnya tambah 3 hari. Jadi berapa? Jadi berapa hari? Seminggu dah berapa hari? Tambah lagi 3, jadi 10 hari. Dapat ampunan 10 hari. Sebab kan kebaikan tu bi asyri amsalihha, al hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan tu dibalas 10. Cuma Nabi tambah lagi, man massal hasa faqad lagha, lah dia tu, siapa yang pegang batu maka sia-sia. Pasal dulu di pasal semayang ni kapet tak ada batu ke apa-apa hak duk pergi main. Khutbah duk ada duk main batu tu, tak apa nak dengar khatib, maka sia-sia. Kalau hadis ni baca hari ni, man massa handphone faqad lagha, man massa jawal faqad lagha.
Siapa yang duk main handphone, mobile, maka sia-sia. Dia antara batu kan, khatib khutbah tu dia baca. Balik isteri tanya, abang khatib apa tajuk khutbah ni? Tak tahu, aku duk baca handphone. Sia-sia, maksud tak dapat pahala. Sehari ada orang kata kalau tak dapat pahala lebih baik tak sembahyang, tak payah sembahyang. Tak payah sembahyang dapat dosa. Tapi kalau sembahyang tanpa main batu tadi, atau main apa-apa, sia-sia. Sia-sia dosa tak berdosa, tapi pahala tak dapat. Maka bersabarlah sekejap bagi orang habis khutbah. Kadang-kadang masa itulah, sebab itu kita di negeri Perlis ni, kita tak minta tak usah duk tolak tu apa, tabung tu, biar lepas daripada semayang lah. Sekali orang kata ni duit tak cukup lah, kalau dia nak bagi dia bagi. Kalau sekiranya tolak dia tak bagi, tapi dia duk tengah dengar, tengok tabung terputih. Orang kata wajib, dia faham tak wajib kan. Orang kata tidak, dia tak dengar, dia dengar wajib saja. Itu yang balik teruk khatib ni. Sebab itu maka biar habis dulu, bagi habis dulu supaya orang khutbah, lepas tu kita ni berdasarkan pada hadis ni. Dia kata man tawaddaa fa ahsanal wudu, siapa yang berwuduk dan mengelokkan wuduk kemudian datang Jumaat, Nabi tak kata mandi. Dia punya hujah tau. Bila Nabi tak kata mandi, maka tak wajib mandi. Kalau tidak, tentu hadis-hadis ni kata. Maka dengan itu berlakulah khilaf. Habis perkataan wajib tadi. Wajib tu tengok keadaan lah. Kalau dia tu memang ada mandi, kena wajib, ataupun badan dia memang busuk terus, maka dia wajib. Jika tidak, tak wajib. Ini pendapat jumhur. Namun begitu, seperti mana yang saya cerita, majoriti ulama menyatakan tak wajib. Golongan yang wajib ni, kata wajib ni, maka hujah pula, hujah lain. Kerana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika satu hari dia sedang berkhutbah, ini ada dalam riwayat Sahih Bukhari, tengah-tengah khutbah Sayyidina Uthman masuk mai. Bila Sayyidina Uthman masuk mai, dia duduk tengah khutbah, dia tahu dah Sayyidina Uthman ni mesti datang daripada tempat perniagaan dia. Dia duduk tengah khutbah, dia tanya Sayyidina Uthman, mandi tak pergi Jumaat? Sayyidina Uthman kata tak. Ini riwayat ni juga menunjukkan bahawasanya kalau khatib tanya, kita boleh jawab, tapi kita tak usah tanya khatib. Kan? Khatib tengah khutbah, khatib ada soalan, tak payahlah. Tapi kalau khatib kata tolong ubah, buka pintu daripada belakang kerana orang nak masuk, tak boleh. Boleh tak tengah khutbah? Boleh. Khatib boleh cakap kat makmum dan makmum boleh respon, pasal dia nampak dan dia bagi arahan. Dia tanya Uthman, khutbah penting, kalaulah Jumaat, kalau mandi tidak wajib, kenapa Umar arahkan, Umar baca hadis, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil, apabila seseorang kamu datang pada hari Jumaat, hendaklah dia mandi. Umar baca pada Uthman, dia khalayak ramai, sedangkan Uthman ni orang utama. Kalaulah tak wajib, dia kata tak layak untuk pergi tanya khalayak ramai benda sunat ni tu, buat malu kawan dia. Maka ini menunjukkan wajib. Itu alasan mereka. Jumhur nak jawab macam mana? Jumhur dia kata betul peristiwa tu, tetapi riwayat tu tak cerita pula Osman pergi balik mandi. Kalau wajib, mesti riwayat tu cerita Osman pun bangkit, pergi balik mandi dan mai Jumaat. Tapi dia tak balik, dia terus sembahyang Jumaat, menunjukkan tak wajib, sunat. Dia ke mana-mana pun. Itulah, demikianlah menyebabkan para fuqaha ini berkhilaf pendapat. Apapun, yang penting ialah kita disuruh untuk mandi hari Jumaat. Kerana ulama antara wajib dan sangat dituntut untuk mandi Jumaat. Masa bila nak mandi Jumaat ni? Masa bila nak mandi Jumaat? Masa nak pergi sembahyang Jumaat ke atau apa? Kata para fuqaha, jika dia mandi selepas daripada terbit fajar ataupun selepas terbit matahari, mana-mana saja pada hari berkenaan, bolehlah dikira sebagai mandi Jumaat.
Jika dia mandi sebelum dia nak pergi Jumaat adalah lebih aula. Artinya orang Malaysia ni boleh dikatakan semuanya mandi Jumaat lah. Melainkan hak pergi kerja jenis tak mandi. Jadi cumanya apabila kita nak mandi lepas pada ni, kita niatlah sekali ini termasuk dalam mandi Jumaat. Wallahu alam dan terima azan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita jawab soalan. Ni ada soalan tentang Menteri Agama pula ni. Minggu lepas dah. Jawab soalan lain dulu lah. Apa pandangan doktor, bagaimana sepatutnya kerajaan menangani non-Muslim yang warga negara Malaysia tetapi bersikap resis dan menyerang isu-isu Islam? Dia macam saya sebut tentang isu-isu ni, hari tu saya dah sebut sikit. Nabi SAW ada beberapa langkah yang dia ambil. Apabila sesuatu isu yang membabitkan orang Islam, kata orang Islam, orang kata kat Islam, pertama, mulut orang yang kata tu. Kedua, ada pihak lain yang dia tak kata, dia penonton, non-Muslim yang penonton ni. Dia mungkin dia tak putuskan dia berpihak kepada mana, tapi dia nak tengok apakah sikap. Dulu kita umpamanya kita baca, hari ni semua orang puji New Zealand yang saya kata tadi, kerana dia tunjuk satu sikap yang hebat. Dengan sikap tu kemudian mereka pula pergi jaga masjid. Jadi segala rasa orang nak marah kepada apa yang orang yang buat, orang hanya tertumpu pada orang yang buat tu. Orang tak babitkan masyarakat Islam masyarakat bukan Islam New Zealand yang lain. Kita juga macam tu. Ada beberapa keadaan kalau kita react, dia maki, kita balas maki lagi hebat, maka taklah banyak beza antara kita dengan mereka. Untuk kita bantah, kita tak setuju dan kita beri amaran kepada pihak berkuasa, memberi amaran ataupun mengambil tindakan kerana sikap-sikap provokatif itu urusan pihak berkuasa. Tapi kita ni macam mana kita? Orang Malaysia tuan-tuan hebat tu. Kan? Fraser Anning tu, dia punya Facebook, orang Malaysia saja duk pergi kau serang kau tu. Tulis bahasa Melayu pula tu, macam mana kau tu nak faham? Kami akan membawang lah apa-apa. Istilah ni pun baru juga kan. Saya baca semua macam 70% pasal orang Malaysia. Aktif betul orang Malaysia di Facebook ni. Pasal juara dunia orang Malaysia ni Facebook. Tapi tak apalah, whatever lah. Orang mungkin sangka Malaysia ni orang akan ingat orang Islam. Tapi bahasa macam Nabi bila orang kata ya muzammam, wahai yang dikeji, ganti kepada yang dikutuk, yang dikeji pasal nama Nabi Muhammad, kan? Tapi Nabi SAW macam kita sebut lama dia, Nabi katakan ala ta'jabun kaifa yasrifallahu anni la'nal quraisyin wa syatmahum. Tengok, kamu tak heran macam mana Allah telah memalingkan daripada aku laknat dan kutukan Quraisy. Ana Muhammad, aku muzammam. Yal'anuna muzammama wa yashtumuna muzammama wa ana Muhammadun. Mereka kutuk muzammam yang dikeji. Dia tak mau panggil Nabi Muhammad. Ya muzammam, wahai yang dikeji. Tapi mereka kata itu kan nama aku. Aku nama Muhammad. So banyak kita baca Sumamah bin Usal, tindakan Nabi menyebabkan dia masuk Islam. Kita juga, sebahagian kita atau banyak keadaan kita semua react. Non-Muslim pun tengok kita react. Mungkin kita juga kena ambil langkah menunjukkan contoh teladan yang baik. Bila orang kata, kita balas balik dengan hujah yang elok, kita jawab balik. Kita boleh beri amaran, kita boleh bagi peringatan, tapi kita kena mengemukakan hujah. Kalau dia maki, kita maki balik. Dia kata, kita kata balik. Taklah banyak kita beza dengan dia. Sebab itu Nabi SAW apabila sahabat-sahabat ada minta supaya al-'anhum ya Rasulullah, laknat mereka wahai Rasulullah. Quraisy yang datang perang dengan Nabi, Nabi kata wa ma bu'istu la'ana, aku tidak dibangkitkan untuk melaknat orang. Sekarang ni semua kasar, siapa yang balas lagi teruk, lagi pandai. Kita kena ambil
contoh. Ini apa yang non-Muslim buat di New Zealand telah menjadi contoh pada dunia. Orang akan puji dan orang tengok pula apa reaksi orang Islam pula kalau berlaku kes ni dalam negara mereka. Dan ini satu cabaran. Satu sudut kita puji, satu sudut ia very challenging, sangat mencabar. Takut kita tak boleh buat benda yang sama. Contoh yang baik yang diberikan. So far okey lah, insyaAllah lah, mudah-mudahan. Menteri Agama menterjemahkan Masajidullah dari ayat Quran kepada tempat-tempat ibadat. Bukan dia perbetul lah. Dia perbetul kan? Dia perbetul kira apa betul lah kan? Semua jenis nak kaki nak berkelahi kan? Kawan apa betul ke apa betul lah. Mungkin apa maksud dia sebelum itu kita tak tahu. Kita tahu dia apa betul, kira apa betul ya? Tak mau kira hak sebelum apa betul. Setengah orang dah dia mangkak. Saya bukanlah kata sokong siapa-siapa, tapi orang betul ya. Nenek saya mewasiatkan tanah secara bertulis atas nama saya. Adakah pakcik-pakcik saya masih ada hak menuntut tanah tersebut? Ini hendaklah dilihat kepada keadaan. Jika yang dia wasiatkan itu kepada orang yang tidak ada di dalam senarai pusaka dan wasiat itu tidak lebih daripada 1/3, maka wasiat itu terpakai. Jika tidak, dia ambil setakat 1/3 kerana wasulusun kathir, 1/3 saja kata Nabi kepada Sa'ad, dan 1/3 itu juga banyak kata Nabi. Hak lain kena bagi kepada waris. Apa hukum berzikir menggunakan buah tasbih? Adakah termasuk dalam pegang batu masa Jumaat? Masbahah ataupun kita bagi biji tasbih, para ulama ada berbeza pandangan tentang hal ini. Namun begitu, kalau tanya pendapat saya antara orang yang pertama secara personal saya gunalah. Bukan, tapi itu bukan hujah. Saya daripada dulu memang guna. Ibn Taymiyah antara orang yang menyatakan hasan, benda ni tak ada apa, bagus. Kerana Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, ini saya sebut tokoh-tokoh yang cenderung kepada aliran untuk memegang hanya pada kurun-kurun yang awal. Muhammad Saleh Ibn Utsaimin kata tak ada masalah. Kerana selagi mana dia ada kena lihat kan. Pertama, yang terbaik orang guna jari dah. Kan? Nabi SAW kata waqidna bil anamin innahunna mas'ulat wal mustantaqat, dalam riwayat Ibn Hibban. Dan kera dengan jari jemari ini kerana dia ditanya dan akan bercakap pada hari kiamat, dan guna jari belah kanan, belah kanan. Tapi mungkin satu orang berzikir sampai 100, 200, 300, dia mungkin boleh guna buah tasbih, atau dia boleh guna apa? Elektronik sekarang. Sekarang orang kata tasbih haram, bid'ah kata. Hal elektronik tak apa. Dia tanya apa beza? Okey. Kalau sekiranya dia gunakan tasbih tu, dia tak kata sunat guna tasbih, dia tak kata. Dia kata ini bukan beribadat, ini nak kira lah. Macam mana kita nak kira dengan guna alat apa? Sebagai satu alat kira. Maka ini adalah harus. Sebahagian kata hasan, pasal bagus lah. Selagi mana dia tak riak, seperti yang disebut oleh Ibnu Jauzi dan Tilbisul Iblis. Riak ni jalan, bawa tasbih keliling supaya orang nampak dia duk kira zikir. Sebahagian tu Confucianism, buah kat tengkok sekali. Ada saya pergi, tuan-tuan ada. Bawa tasbih besar-besar ni, gantung kat dinding tu. Malam-malam dia duduk macam ni. Kira aja.
nak tunjuk kat orang kata dia berzikir. Kalau macam tu memanglah riak. Tapi kalau seorang untuk kira untuk diri dia, sama ada alat elektronik ke, dia guna tasbih ke, dia tak pernah kata inilah dapat pahala pengantin, tak kata ini adalah wasilah. Ini bukan ibadah, ini wasilah. Ini adalah cara untuk kita nak guna. Habis tu orang tak guna jari. Jari mungkin boleh guna, tapi orang tak ingat lah bila sampai 1,000, 2,000. Kalau orang tanya lah zikir apa 1,000, 2,000, dia zikir lah apa-apa pun. Banyak hadiah amalan-amalan yang Nabi suruh kita zikir lagi banyak lebih baik. Dia selawat ke, dia istighfar ke. Mungkin setiap hari ada orang yang istighfar sehari tak kurang dari 1,000. Jadi dia tak mau kurang tu, tapi nak kira macam mana? Dia kira pakai tasbih tu. Ada orang pakai elektronik. Walaupun ada di kalangan para ulama yang cenderung untuk kata bid'ah kerana benda ni sama dengan Yahudi, sama dengan Buddha dan seumpamanya. Ini semua kadang-kadang argumen pada saya tidaklah begitu kuat. Persamaan cara alat sama. Kan? Kita naik kapal terbang, tengok ni para mugari tu kira orang naik kapal terbang pakai alat tu kan. Sedang kan? Berapa orang? Dia tak boleh tu sama dengan kapal terbang. Tak ada lah. Ini semua wasilah. Tak timbul. Jadi apa saja lagi kita tak kata tasbih ni lah, kalau pegang ni dia lain ni. Power duk main kot ni. Kalau ada itu, itu salah. Itu boleh membawa kepada bid'ah kerana dia i'tiqad biji tu. Tapi kalau itu sekadar untuk mengiranya, maka tidak menjadi masalah dalam hal seperti itu. Bolehkah saya mengerjakan solat walaupun ubat dipaksa melahirkan telah pun dimasukkan dalam badan, situasi atas katil hospital? Kalau sekiranya seseorang itu apabila masuknya waktu solat, hendaklah dia menunaikan solat. Begini, bagi wanita ataupun sesiapa yang tahu bahawasanya dia akan dimasukkan ubat tertentu pada, misalnya dia akan dimasukkan ubat pada waktu pada pukul 8:30 malam. Dia kata 8:30 masuk dalam ward, kita akan masukkan ubat. Ubat itu akan menyusahkan dia daripada untuk dia bergerak untuk solat, untuk dia berdiri dan seumpamanya. Maka dia jamak solatnya tanpa qasar, boleh jamak takdim, dia semayang maghrib, dia semayang isya siap-siap, ataupun semayang zuhur, semayang asar siap-siap, supaya dia jamakkan dalam bentuk itu untuk membolehkan dia menunaikan ibadat berkenaan. Jika kata dia tak tahulah tadi duk okey saja, tiba-tiba dah masuk dan mereka pula suruhlah dia masukkan ubat, dia solat dalam keadaan yang dia mampu. Walaupun misalnya dia duduk begitu, dia solatlah dalam keadaan tersebut. Dia sama ada dia berbaring, kalau dia dah tak boleh berdiri, dia solat dalam keadaan. Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintah kamu dengan satu perkara, datangilah dengan kadar yang kamu mampu. Kalau itu kan kadar mampu ni pun kita nak kena tengok juga. Kadar ni, kadar apabila agama perintah satu benda, kadar kita mampu. Saya buat contoh. Kadang-kadang orang bukan kadar dia mampu. Kita datang daripada luar tadi, masuk ke masjid, jalan kaki. Berjalan boleh, artinya kita berdiri pun boleh. Bila mai-mai masuk, kita semayang, kita duduk atas kursi. Sebenarnya tak betul. Kerana pasal apa? Kita duduk, tadi kita berjalan pun boleh. Kita hendaklah solat dalam keadaan berdiri. Tapi dia kata, saya nak rokok, nak sujud, tak boleh. Kalau nak sujud tak boleh, hanya terbabit dengan sujud, tapi tak terbabit dengan qiyam, berdiri. Rokok boleh tak? Rokok boleh. Rokok boleh, kena rokok lah. Yang apa yang tak bolehnya? Yang tak bolehnya nak sujud. Kalau duduk sujud tak boleh lah, terkepak habis kaki. Hanya boleh duduk di atas kerusi sahaja untuk menyelamatkan keadaan. Duduk atas kerusi ketika untuk sujud. Dia turun setakat yang dia mampu. Tapi apa benda bahagian-bahagian yang dia mampu buat, dia tak boleh tak buat, kerana ada bahagian yang dia tak mampu sujud. Dengan rokok sendiri dia buat tak mampu dah.
Padahal rokok dia mampu. Dia mampu berdiri, dia mampu rokok sikit, letak, walaupun mungkin dia tak begitu rapat, tapi dia boleh rokok. Dan ini berlaku pada banyak orang. Daripada awal tadi berjalan elok, main-main orang takbir, iqamat, terus dia duduk atas kursi. Pasal apa dia duduk? Tadi berdiri boleh. Berdiri dululah. Melainkan dia berdiri lama sikit nak jatuh, tak apalah, dia duduklah. Tapi kalau dia masih boleh berdiri, hendaklah dia berdiri. Kerana kita yang tak boleh tu bahagian apa? Dan kita nak kena, mungkin ada orang dia boleh sujud kalau dia duduk di atas lantai. Dia mungkin yang dia tak boleh berdiri. Jadi dia tak berdiri tapi dia duduk atas lantai, dia boleh sujud. Sujud boleh 2 kali. Rokok dia boleh buat pergerakan. Nabi juga pernah duduk semayang sujud. Sebab tu ada hadis, idza shalla jalisan fa sallu julusa. Bila imam semayang duduk, kamu semayang duduk. Ni ada perbincangan panjang bab ni, tapi saya nak sebut matan hadis je. Maksudnya imam dia semayang duduk. Kalau sekiranya tak boleh berdiri, Nabi pernah semayang duduk kerana jatuh kuda. Tapi dia main-main terus duduk atas kursi. Padahal kalau dia duduk, dia boleh sujud tu. 2 sujud dia boleh buat. Terus dia buat kesimpulan dia duduk atas kursi. Padahal kalau dia duduk dia boleh duduk elok. Mungkin dia tak boleh berdiri je lah. Jadi dia hendaklah tengok macam mana keadaan yang paling membolehkan dia menunaikan paling banyak bahagian-bahagian rukun di dalam solat itu. Ini sajalah dia tanya tu, tapi saya sebut. Pada setengah orang semua berjalan boleh main-main tak kena terus duduk atas kursi. Terus semayang atas kursi. Melainkan dia memang tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri dia jatuh, jadi dia duduk. Nak rokok pun dia tak mampu. Dia termasuk yang boleh lah, saya tak nafikan lah. Jadi kita masing-masing tahu keadaan diri kita. Kemudian bila kita duduk di kursi ni, nak peringat jugalah, setengah orang dia hanya fikir tentang dia saja. Dia duk ukur kaki dia nak bagi sampai sama dengan kaki saf tu. Jadi dia kalau gemuk ke, kalau dia tolaklah kursi dia pas ke belakang, dia kira dia kaki sama dengan saf, habis saf belakang tu tak sama. Kerana dia kira dia kena pergi ke depan. Kerana dia kena pastikan orang lain yang di belakang tu tak terputus saf dia kerana kursi dia. Tak apalah Allah uji kita. Kita tak ada sembahyang tak ada masalah. Tetapi kita janganlah kita duk kira kursi kita aja. Kita tak ambil kira. Dan sebahagian orang dia ada kursi bersandar. Sembahyang dia duduk atas kursi sandar. Dia tak perlu sandar. Relax saja sembahyang dia tu, sandar saja. Pasal apa you sandar? Mana boleh sembahyang bersandar? Tapi dah kursi dah sandar. Kursi dah sandar, dan kau pergi cari kursi dah sandar. Melainkan dia tak boleh nak berdiri duduk. Kalau duduk nak jatuh ke belakang, tak apalah dia sandar. Ada tempat sandar tu tak apa, tapi kita tak boleh bersandar lah. Ni sembahyang sementara tu imam baca Fatihah sandar elok kan. Padahal dia duduk saja. Apa sembahyang duduk bersandar pula? Pasal melainkan dia perlu bersandar. Maksud kalau tak bersandar tu badan dia akan jatuh ke apa? Itu tak ada masalah lah, itu cerita lain. Ini juga perkara-perkara yang saya rasa kita kena baiki untuk orang yang dengar ni semualah. Dia setiap orang ada keadaan diri dia. Cuma orang yang tengok pula, janganlah kita judge orang. Tak lagi bila dengar ni duk pilih, ni macam jiran aku tu. Ni pun satu hal juga. Kita tak tahu, mungkin dia tak boleh berdiri betul. Mungkin dia ada keadaan dia. Mungkin sebelum ni dia tak dimaklumkan. So tolong bagi keluasan dalam hal ni. Dan kita sekadar bagi tahu, jangan nak judge orang. Mungkin keadaan kaki dia kita tak tahu, kesakitan dia kita tak tahu. Cuma kalau dia tanya, kita habaq macam tu. Tadi kata Syekh Utsaimin pertahankan mandi wajib, tapi dalam karya Bistari Syekh Utsaimin kata tak.
Tapi di dalam syarah kepada Bulughul Maram ni, Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dia cenderung kepada pendapat yang mewajibkan ini. Bahkan ada hadis Samurah bin Jundub selepas daripada itu yang mungkin kita akan baca pada minggu hadapan, bahwasanya hadis itu hadis itu sekaligus lah kita baca. Dalam hadis itu disebut man tawaddaa yaumul jumu'ah fabiha wa ni'mah wa man ightasala fal ghuslu afdal fabiha. Siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka itu satu benda yang baik. Siapa yang mandi itu lebih afdal, maka macam itulah yang lebih baik. Syekh bin Utsaimin hujah dalam hal ini bahwasanya hadis ni dia khilaf ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Kerana dalam hadis ni hadis Samurah bin Jundub, Al-Hasan Al-Basri yang merupakan salah seorang daripada rawi dikatakan tidak bertemu dengan Samurah. Hasan Al-Basri itu alim besar, tapi dikatakan terputus kerana dia tak bertemu dengan Samurah, sahabat Nabi SAW. Jadi apabila nama dia ambil daripada Samurah, ada pertikaian. Yang kedua, Syekh Utsaimin kata lafaz hadis ni tak nampak macam lafaz Nabi. Bunyi rakik, dia panggil bunyi longgak. Nabi tak cakap bahasa longgak gitu. Ini pendapat dia dan itu yang dia disebut. Cumanya fuqaha ni biasalah, kadang-kadang pada satu masa dia berpendapat pada satu pendapat, kemudian dia berbeza pendapat dengan pendapat dia yang awal kerana ada dalil dia yang dia lihat. Itu biasa berlaku di kalangan para fuqaha. Tak ada. Imam Syafi'i sendiri masa dia Iraq pendapat lain, ada qaul qadim. Masa di Baghdad di Mesir pendapat lain, iaitu qaul jadid. Okey, akhirnya ini pun macam nak bilang raya. Pengurusan Masjid Alwi mencari penggali kubur. Tuan-tuan tak mau jadi penggali kubur? Satu kubur dibayar 450 untuk kubur Tok Paduka. Ni siapa-siapa yang mana rasa nak kerja gali kubur. Gali kubur betul ya, bukan bahasa orang hang ni gali kubur sendiri. Bukan tu, ni gali kubur betul. Siapa yang kerja nak gali kubur, minta tolong jumpa Pak Ya. Kita memang cari. Ni siapa-siapa sajalah yang boleh gali kubur kita ni. Hak ada pun ada, tapi kita nak cari tambah lagi. Dan kita akan bayar satu kubur 450 kalau dia gali. Mungkin ada orang fikir kalau macam tu sebulan nak kena berapa orang mati ya. Kalau mati 10 orang okey juga. Tak kira lah mati berapa pun, satu kubur 450. Yang kedua, majlis berbuka puasa Masjid Alwi, siapa yang ingin menyertainya ialah RM500 semalam. Ni buka puasa bulan Ramadan. Ni yang dengar ni orang di Perlis dan di luar Perlis, saya tahu merata ni London apa semua ni dengar. Nanti kita akan buka akaun ini untuk jamuan buka puasa. Setiap hari RM500, siapa yang nak sumbang. Harga dia lebih dari RM500, RM1,000 lebih. Sebahagian tu masjid tampung. Tapi nak bagi peluang siapa yang nak, satu hari RM500 untuk buat majlis. Bukan buat majlis, beli buka puasa, makanan buka puasa. Lebih kurang berapa ratus orang bayar buka puasa? 150 orang buka puasa setiap hari, dan lebih lah. Yang berikutnya ialah Perkampungan Sunnah akan datang pada 19, 20, 21. Ini siapa yang dengar ni, seluruh Malaysia ni, datanglah ke Perlis 19, 20, 21 untuk Perkampungan Sunnah. Yang baru tengok ni barangkali dia heran Perkampungan Sunnah apa pula. Tapi ini dah siri yang berapa dah? Siri yang ke-6 lah. Jadi ramai, musim tu akan beribu-ribu orang datang ke Perlis ni. Cumanya saya mencadangkan, kami Masjid Jawatankuasa mencadangkan, pihak Jawatankuasa mencadangkan supaya kita buat sistem keluarga angkat.
Mungkin ada orang yang mari jauh, mereka tak kemampuan sangat. Bagi sesiapa yang rasa rumah dia besar, ada bilik lebih, anak-anak pun dah tak ada dah, tinggal dia 2-3 orang saja, dia nak bagi orang luar tumpang 3 hari untuk hadir perkabungan sunnah, dia boleh mari hubungi. Nak hubungi siapa? Hubungi Pak Ya jugalah, senang. Hubungi Pak Ya, bagi nama, supaya orang luar tu, orang-orang luar Perlis tu yang mana datang, yang bajet tak apa kuat sangat, student dan seumpamanya, boleh duduk dengan keluarga angkat ni 3 hari, kemudian mungkin boleh berkenalan dan seumpamanya, dan dia orang pun dapat makan dah ada dah di sini, sekadar nak tidur sajalah. Sesiapa yang ada ruang untuk berbuat kebajikan yang demikian adalah merupakan sesuatu yang baik. Kerana ini kita berlatih melakukan amalan soleh. Kita duk baca Muhajirin dan Ansar saja, kita buat untuk 3 hari ya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.